Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 7.45. Ini antara tumpuan Awani 7.45 untuk malam ini. Pengurusan darurat seluruh negara, kerajaan tubuh jawatan kuasa teknikal. Rentas negeri daerah tanpa kebenaran 32 kompaun dikeluarkan. Letupan sebuah kilang di Pasir Gudang, seorang maut, 2 lagi cedera. Malaysia sekali lagi merekodkan kes harian tertinggi COVID-19 apabila sejumlah 4,029 kes positif dilaporkan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan daripada jumlah itu 4,021 merupakan kes jangkitan tempatan manakala 8 lagi kes import. Dengan pertambahan itu, ia menjadikan jumlah kes aktif yang sedang dirawat kini adalah 37,126 kes dengan 205 kini di unit rawatan rapi ICU dan 79 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Sementara itu, 8 lagi kematian direkodkan dengan 2,148 pula pulih dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sidang darurat Majlis Keselamatan Negara yang pertama hari ini menyaksikan penubuhan Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat yang akan dipengerusikan Menteri Undang-Undang dan Ketua Setiausaha Negara. Menerusi satu kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan penubuhan jawatankuasa itu mendapat persetujuan dalam mesyuarat yang diadakan secara sidang video bersama menteri-menteri besar dan juga ketua-ketua menteri. Jelas Perdana Menteri sidang darurat yang pertama diadakan selepas pengisytiharan proklamasi darurat oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong itu bagi membincangkan hala tuju pengurusan darurat di peringkat persekutuan dan negeri. Jawatankuasa teknikal itu menurut Perdana Menteri mempunyai peranan untuk memantau isu-isu berkaitan pelaksanaan dan pengurusan darurat serta meneliti dan mengkaji isu-isu berbangkit berkaitan darurat serta mengensyurkan cadangan penyelesaian. Selain itu, ia berperanan untuk menyelaras pengurusan darurat bersama pihak yang berkaitan di peringkat persekutuan dan negeri serta mengetuai pemantauan dan naziran penguatkuasaan undang-undang berkaitan darurat di semua peringkat. Muhyiddin memberitahu jawatankuasa itu juga akan dianggotai 8 ahli tetap iaitu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Ketua Setiausaha Pembedaraan, Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polisi Negara, Ketua Pengarah Kesihatan, Ketua Pengarah Keselamatan Negara dan Ketua Kluster. Pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kelantan nyata mengejutkan penduduk negeri itu. Bagaimanapun, demi mengawal penularan COVID-19, mereka reda tetapi berharap tempoh PKP tidak terlalu lama. Bagi peniaga, walaupun faham tujuan penting PKP, tetapi sekiranya tempoh lama boleh menjejaskan sumber pendapatan mereka. Tahu. Jadi apa awak demo tahu pasal perintah? Jual tak boleh makan di kedai makan, kena buku. Lepas tu tak boleh menitah ke daerah. Terkejut juga bang ni. Artinya dia kena beri tempoh kita untuk persediaan kita berniaga ni. Tahu pasal PKP. Tahu melalui mana? Tahu melalui KKM, media sosial tu TV, apa semua. Mengikuti perkembangan. Memang kita mengikuti perkembangan PKP. Perkembangan itu rasa kejut tak? Memang kita rasa terkejut dah sebab banyak sangat pertambahan kes tu. Saya rasa sokong dah dengan kita nak mengelakkan dari menularnya penyakit COVID-19 ni. Peniaga ni saya rasa memang terkesan dah sebab dengan mendadak. Sebab barang semua dia dah order, semua terbatal belaka. Macam saya ni supplier, semua barang yang order tu memang cancel belaka lah tu. Memang slow dah baru ni pun. Bagi peniaga, mereka senada. Mereka mahukan COVID-19 dapat dilandaikan namun berharap tempoh PKP 2.0 kali ini tidak berpanjangan. Penduduk Kedah bimbang sekiranya negeri itu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Setakat ini, negeri itu masih dalam kategori Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Bagaimanapun, peningkatan kes di Kedah menyebabkan penduduk bimbang negeri itu mungkin dikenakan PKP. Kita kena kawal betul-betul lah, kena ikut SOP yang betul kan. Ikut patuh pada arahan yang kita dah bagi kan, yang diorang dah bagi tu untuk mengelakkan daripada mengebak lagi teruklah.
Kalau jadi PKP agak bimbang tak? Memang bimbang lah. Macam kita kan nak bergerak ke apa susah kan. Kena guna tingkatkan lah lagi. Untuk bimbang kan, takut nanti pun kat sini pun lagi kena PKP pula macam dia orang kan. Saya rasa kena pertimbangkan, kena patuh SOP lagi lebih ketat lah. Jadi abang sendiri kalau diri abang sendiri sebenarnya macam mana? Keperluan untuk keluar tu kalau rasa tak perlu memang tak keluar ke mana? Kalau tak perlu, tak penting, tak payah kan. Sebab takut nanti gara-gara yang dia orang tak patuh ni habis semua yang kena nanti. Bagi peniaga di negeri jelapang padi itu pula, pelaksanaan semula PKP mungkin menyebabkan kehilangan punca pendapatan. Kalau setakat ini rasa kalau orang Alustad tak patuhi memang kita kena PKP jugalah. Sepatutnya kena kurangkan lagi orang dalam pasar ni. Tak boleh kalau macam ni kemungkinan kita pun kena PKP sebab hari-hari pun tengok Alustad pun dalam 100 lebih juga kes. Kalau macam ni memang kena PKP jugalah. Pada Jumaat, Kedah mencatatkan 142 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah kes positif di negeri itu mencecah 3,978 kes. Polis mengeluarkan kompaun kepada penganjur program pengedaran ayam beku percuma secara pandu lalu di Putrajaya pada Khamis lalu. Ini kerana program itu dianjurkan tanpa mendapat kelulusan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP Muhammad Fazil Ali, kompaun dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Program itu dibuat secara pandu lalu dengan konsep first come first serve dan mengakibatkan kesesakan lalu lintas. Hasil pemeriksaan pihak polis mendapati penjarakan fizikal sukar dilaksanakan dan SOP gagal dipatuhi pihak penganjur. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan 2,000 ekor ayam diagihkan secara percuma oleh pemuda UMNO di hadapan Rumah Perlindungan Kucing Presin 9 pada Khamis. Naib Ketua Pemuda UMNO Putrajaya Muhammad Haidi Zulkifli bagaimanapun mendakwa pihaknya mendapat kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara dan pihak polis. Seramai 472 individu ditahan dengan 457 daripadanya di kompaun dan 15 lagi direman atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Jumaat. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, daripada jumlah itu 32 kompaun dikeluarkan melibatkan individu cuba merentas negeri dan daerah tanpa kebenaran. Antara kesalahan dikesan termasuk tidak memakai pelitup muka. Seramai 182 individu gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan 85 individu. Premis beroperasi lebih masa tanpa kebenaran 66 individu, gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal 65 dan lain-lain kesalahan 42 individu. 54,292 pemeriksaan dijalankan pasukan Task Force Operasi Pematuhan diketuai PDRM. Jenazah bekas Ketua Hakim Negara Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas selamat disemadikan kira-kira jam 10.40 pagi tadi. Allahyarham yang berusia 91 tahun dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sheikh Ibrahim, Jalan Pusara, Kuala Terengganu. Terdahulu jenazah Allahyarham tiba di Tanah Perkuburan berkenaan sekitar jam 10 pagi sebelum dikebumikan. Menurut menantunya, Wan Pauzi Wan Yahya, ayah mertuanya dimasukkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu pada Khamis lalu sebelum dipindahkan ke unit rawat terapi. Masalah macam pneumonia jugalah. Lepas tu tekanan darah tinggi, tekan darah pun dah turun dan macam-macam lain lah. And then blood test pun ada masalah, kuman dan pasal dia punya kidney tak function. And then I think he had only one kidney kan. Dia ni ada satu kidney je. I don't know what happened whether dia ada kidney or not. Memang born with one kidney. It's quite rare lah but he has one kidney. That means lagi berat lah kidney dia. So lepas tu kena masuk ICU lah. Pasal dah banyak masalah lain. Dalam ICU pula, kami dapat berita semalam mengatakan dia kena defibrillator lah beberapa kali, kemudian kena pakai dialisis.
Terdahulu bernama melaporkan Muhammad Saleh meninggal dunia akibat pneumonia di Hospital Sultanah Nur Zahirah pada jam 3.20 pagi Sabtu. Pagi tadi 3.30 kita dapat telefon mengatakan bapa kita telah meninggal dan dalam keadaan di dalam ICU. Jadi kita harap dia meninggal dengan baik, dengan husnul khatimah. Itu sajalah yang kita harapkan. Jadi malangnya tak dapatlah kita melakukan yang kita nak lakukan sampai jenazah, mandikan dia dan melihat muka dia pada akhir-akhirnya. Allahyarham yang berasal dari Kampung Raja Besut merupakan Ketua Hakim Negara sejak 1984 hingga 1988, juga pernah menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Jertih mewakili PAS apabila memenangi pilihan raya umum ke-10 pada tahun 1999. Sentiasa kenang perjuangan dan legasinya. Itu antara pesanan terakhir bekas Ketua Hakim Negara Allahyarham Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas kepada ahli keluarganya. Menantunya Wan Pauzi Wan Yahya berkata Allahyarham turut berpesan kepada anak-anak dan cucunya agar sentiasa menjaga silaturahim dan menjalankan amanah yang ditinggalkan. Memanglah pesanan terakhirnya supaya anak-anaknya berbaik, tak ada peninggalan dia, silaturahim dan menjalankan amanah-amanah yang ditinggalkan. Ada dia pesan macam-macam pesan lah. Jadi dia harap anak-anak dia dan cucu-cucu dia semua mengingati legasi dia lah. Itulah menjadi satu Lord Presiden dulu. Jadi maknanya anak-anak dan cucu-cucu semua kena ada semangat untuk berjaya macam dia lah. Dan juga peninggalan dia, anak-anak cucu ni supaya dia beramah tamah, jadi silaturahim, tidak berbalah apa-apa kan. Itu je lah yang ditinggalkan. Seorang juru kimpal maut manakala dua yang lain cedera susulan letupan di sebuah kilang di kawasan perindustrian Tanjung Langsat Pasir Gudang pada petang Sabtu. Ketika kejadian, kesemua mangsa yang merupakan warga tempatan sedang melakukan kerja pengimpalan di sebuah tangki dalam kilang memproses produk kelapa sawit. Mangsa yang dipercayai maut akibat letupan itu dikenali sebagai Wilson anak Bangau 43 tahun. Manakala mangsa yang cedera pula ialah Bonsi anak Buli 42 tahun dan Muhammad Syafiq Abdul Rahman 23 tahun. Satu jatuh mati, satu jatuh tak mati, kaki dia patah. Yang patah pun dia mercur juga pada bahagian tangan, muka dan tangan. Berapa umur berapa ya? 45 tahun. Warga tempatan. Sabahan. Ketika kejadian, berapa ramai pekerja kat dalam? 3 orang di atas bumbung tu masa buat kerja-kerja welding. Yang lain tak ada. Ini sebenarnya bukan kerja rutin, ini ada kerja tambahan untuk membaiki penutup kepada ruangan lubang untuk mengambil sampel pihak makmal. Kesemua mangsa telah dibawa ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk bedah siasat dan rawatan. Letupan itu dipercayai akibat tindak balas api kimpalan dan gas dalam tangki yang menyimpan krud dan gliserin yang telah diproses. Letupan itu bagaimanapun tidak menjejaskan operasi kilang. Selepas ini, JPJ sertai PKP. Teruskan bersama kami. Bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Awani 7.45, ini antara tumpuan malam ini. Kementerian Kesihatan arah NPRA nilai semula vaksin Pfizer-BioNTech. NADMA mungkin naik taraf pusat kuarantin MIPS. Darurat kenapa syahidan Selah Anwar Ibrahim. Baiklah, ini berita yang baru kami terima. Kementerian Pendidikan Malaysia merujuk kepada pengumuman Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan jumlah kes jangkitan COVID-19 pada 16 Januari 2021 dan trend kes yang semakin meningkat kebelakangan ini. Susulan itu, KPM telah mengadakan perbincangan dengan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Berdasarkan perbincangan, KPM memutuskan sesi persekolahan secara bersemuka yang bermula 20 Januari 2021 bagi seluruh negara hanya akan melibatkan murid yang menduduki peperiksaan SPM, SVM, SKM, STPM
STAM dan DVM tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara. Laporannya kami akan bawakan dari masa ke masa dalam buletin-buletin akan datang. Kementerian Kesihatan mengarahkan bahagian regulatori farmasi negara NPRA untuk meneliti dan membuat penilaian terhadap vaksin buatan Pfizer-BioNTech. Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baba mengeluarkan arahan itu susulan kematian 23 individu berusia 80 tahun ke atas di Norway selepas disuntik vaksin COVID-19 itu. Menerusi perbualan ringkas Dr. Adam kepada Astro Awani, beliau berkata buat masa ini beliau belum ada sebarang perincian berhubung laporan itu. Beliau juga mengatakan Institut Kesihatan Awam Norway melaporkan 23 warga emas meninggal dunia dalam waktu singkat setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 pertama mereka di negara itu. Bagaimanapun belum ada pengesahan sama ada terdapat hubungan langsung antara suntikan vaksin Pfizer-BioNTech dan kematian itu. Walaupun begitu, beberapa pakar mengatakan bahawa 13 daripada 23 orang yang meninggal menunjukkan kesan sampingan vaksin mRNA yang biasa seperti cirit-birit, mual dan juga demam. Pfizer dan BioNTech kini sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Norway untuk menyiasat kematian tersebut. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan mempertimbangkan untuk menaik taraf pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia Sedang MAEPS dengan menempatkan pesakit peringkat ketiga dan juga 4. Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi NADMA Datuk Husin Omar Khan berkata langkah-langkah itu bagi mengurangkan jumlah pesakit di hospital susulan peningkatan kes positif di seluruh negara. Menurutnya, keputusan itu turut mengambil kira kapasiti ruang di MAEPS yang masih mempunyai kapasiti sebanyak 70%. Ketika ini, kapasiti PKRC MAEPS ini adalah 8,000 katil yang melibatkan, boleh menempatkan warga negara dan juga bukan warga negara bagi kategori stage 1 dan juga 2. Untuk makluman, pada ketika ini kapasiti yang telah digunakan barulah mencapai 30%. Jadi kita masih ada lagi dalam 60 hingga 70% kekosongan katil bagi daripada jumlah 8,000 katil itu. Jadi kita masih mampu untuk menerima pesakit-pesakit COVID kategori 1 dan juga 2 bagi kawasan-kawasan zon tengah yang melibatkan negeri Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Yang berlaku di MAEPS sekarang, persiapan NADMA itu sendiri dan juga bersama dengan KKM adalah untuk upgradekan MAEPS ni daripada pusat rawatan bagi kategori 1 dan juga kita upgradekan kepada boleh juga menampung pesakit bagi kategori 3 dan juga 4. Jadi bermakna pesakit daripada stage 3 dan 4 tak semestinya perlu dihantar ke hospital-hospital. Mereka juga boleh dihantar ke PKRC yang berkapasiti, berkemudahan untuk menerima pesakit dari kategori 3 dan juga 4. Dalam pada itu, Husin berkata pihaknya juga bersedia untuk membuka PKRC di zon utara dan selatan jika jangkitan kes harian terus mencatatkan peningkatan di kedua-dua negeri itu. Tujuan masa hadapan, sekiranya kes terus meningkat, NADMA juga telah berurusan dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri setiap negeri yang ada kes-kes yang meningkat ni supaya mengenal pasti fasiliti yang boleh dibuka sebagai PKRC. NADMA dengan juga KKM akan memantau dan juga mengeluarkan SOP berkaitan dengan pengurusan pembukaan dan juga pengurusan di PKRC ni. Jadi pihak negeri pun bersedia dan pihak NADMA pun bersedia sekiranya perlu dibuka mengikut zon. Sekarang kita ada mic untuk zon tengah. Sekiranya kita perlu, keadaan memerlukan, kita akan buka di zon utara dan juga selatan. Jadi kita tidak nampak, kita bersedia untuk ke arah itu dan kita masih dalam keadaan yang terkawal dan juga berkapasiti.
Seramai 1,200 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di seluruh negara digerakkan mulai hari ini sehingga 26 Januari bagi membantu Polis Diraja Malaysia menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, PKP bersyarat dan juga PKP pemilihan. JPJ dalam satu kenyataan berkata kolaborasi mapan antara kedua-dua agensi penguatkuasa ini penting dalam merealisasikan aspek penguatkuasaan SOP dengan lebih serius. Menurut kenyataan itu lagi, gerak kerja seumpama itu akan memberi keutamaan khususnya kepada beberapa kawasan dan lokaliti tertentu di seluruh negara yang menjadi tumpuan utama pengguna jalan raya. Ia akan dilaksanakan melalui 3 strategi utama iaitu rondaan jalan utama negeri dan lebuh raya, sekatan jalan raya yang mengkhususkan kenderaan awam dan pemeriksaan serta pemantauan di terminal bas utama. Menurutnya, langkah bersepadu ini wajar dilakukan bagi tujuan mengekang penularan wabak COVID-19 yang dilihat semakin meningkat akibat ketidakpatuhan SOP oleh masyarakat tempatan. Justru JPJ berharap seluruh rakyat Malaysia akan turut memberi kerjasama sepenuhnya dalam tempoh penguatkuasaan PKP, PKPB dan PKPP agar penularan ini ditangani secara berkesan. Tindakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mencadangkan semua ahli parlimen agar menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bagi memohon perkenan membatalkan proklamasi darurat disifatkan sebagai terlalu tergesa-gesa dan tidak sepatutnya dilakukan. Menurut ahli parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim Yang di-Pertuan Agong telah membuat keputusan mengisytiharkan darurat dan semua pihak perlu melihat terlebih dahulu perkembangan pelaksanaan itu dalam tempoh beberapa bulan ini terlebih dahulu. Ini Agong dah buat keputusan. Tunggulah sekejap. Kita belum buat apa lagi lah. Sebab yang kita tahu sebelum darurat ni macam-macam polemik. Sekarang ni kita tunggulah sekejap. Tunggu sebulan dua luar macam mana keadaan. Baru kita hentikan darurat. Tapi yang paling penting, saya dapat maklumat awal daripada pihak kerajaan bahawa pasaran kita tidak terjejas. Pandangan pelabur-pelabur juga tak terjejas hubungan durat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan takziah kepada keluarga Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas atas pemergian Allahyarham awal pagi ini. Menerusi catatan terbaru di Facebook, Perdana Menteri berkata sumbangan Allahyarham sebagai Ketua Hakim Negara akan terus dikenang. Bagi pihak kerajaan, Perdana Menteri merakamkan ucapan terima kasih atas sumbangan Allahyarham dalam memperkasa dan mengangkat integriti institusi kehakiman sepanjang berkhidmat selaku Ketua Hakim Negara pada tahun 1984 sehingga 1988. Muhammad Saleh, 91 tahun, menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu pada jam 3.20 pagi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sheikh Ibrahim, Jalan Pusara, Kuala Terengganu pada pukul 10.30 pagi tadi. Kedai cermin mata dan Dobi layan diri beroperasi semula. Kerajaan bersetuju terdapat keperluan bagi kedai cermin mata dan juga Dobi layan diri dalam kawasan dikenakan PKP dibenarkan beroperasi. Dalam kenyataan hari ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kebenaran itu selepas mengambil kira keperluan rakyat yang memerlukan perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun katanya, kebenaran tertakluk kepada syarat yang ditetapkan dalam SOP PKP yang akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat. Kegagalan mematuhi SOP boleh dikenakan tindakan seperti amaran, kompaun dan penutupan premis perniagaan. Kerjasama semua pihak akan dapat mengimbangi keperluan di antara kelangsungan ekonomi negara serta mengawal jangkitan COVID-19. Meskipun sudah 4 hari PKP dikuatkuasakan tetapi masih terdapat pemilik premis perniagaan tidak peka dengan SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Tinjauan Astro Awani di Melaka mendapati ada antara premis yang tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP kekal menjalankan perniagaan dengan alasan remeh seperti tidak tahu sekiranya sektor perniagaan mereka boleh dibuka ataupun tidak. Di Melaka, antara premis perniagaan yang tidak dibenarkan beroperasi termasuklah butik pakaian, salon, spa, pusat refleksologi dan pusat mencuci kenderaan.
Bagaimanapun, pengusaha kedai mencuci kenderaan di Batu Berendam Low Tech Giap mengakui kekal menjalankan perniagaan sejak hari pertama PKP kerana mendakwa tidak tahu sektor perniagaan yang diusahakannya tergolong dalam kategori perniagaan tidak dibenarkan. Kita pun faham. Jadi kita pun tak salahkan kerajaan. Buat ni PKP kita happy. Pasal apa? Kalau kita tak sihat penyakit pun tak guna juga. Pun tak boleh, budak semua tak boleh kerja, tak boleh apa, lagi susah. Dia buat ini pun okey juga, tapi tak kena ada kontrol lah. Tak boleh cut habis dia orang punya makan. Dia tengok macam mana kontrol, atau untuk dia orang buat luar saja ke okey, customer lain tempat, kita buat anti-material dulu, baru buat kriteria, macam tu. Lain pula ceritanya bagi kumpulan peniaga di kawasan tumpuan pelancong di sekitar Bandar Hilir yang terpaksa kekal menjalankan perniagaan walaupun pendapatan mereka bergantung kepada kedatangan pelancong. Sebab pertama sekali saya tengok kedai saya, sini kawasan pelancongan. Kawasan yang mengisap-isap dada pun ramai juga yang lalu tangan panjang banyak kan. Sebab PKP yang mula-mula pun dah 5-6 kali orang masuk kedai saya. Barang semua habis kan. Habis kerepek-kerepek pun dah lemah, kita tak boleh niaga, kita dah kena buang. Rugi satu hal situ tau. Habis kita nak bayar sewa lagi kan. Sekarang kita harapkan kerajaan macam kerajaan negeri Melaka, tolonglah bantu peniaga kecil macam saya ni. Bantu kan. Macam mana kita nak adakan modal balik ni. Nak beli barang tu. Kita tak ada modal, kan ada duit simpanan. Hal yang sama turut dikongsi Muhammad Fikri Nizam Ramli yang merayu orang ramai untuk mematuhi SOP ditetapkan bagi melandaikan lekuk jangkitan pandemik COVID-19. Nak buka pun tak dengar keadaan sekarang. Mana ada orang nak beli. Buka datang buat habis minyak je orang kata. Saya pun tinggal Aikro. Sini Bandar Hilir nak datang kos lagi. Betul tak? Memang tak buka lah. Memang tak buka. Di Melaka, 25 sekatan jalan raya dilakukan secara kekal dan berkala di 3 daerah iaitu Alor Gajah, Melaka Tengah dan Jasin sepanjang tempoh PKP dan 77 pasukan pematuhan digerakkan oleh Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia meningkatkan pemantauan di Kedah susulan kenaikan jumlah jangkitan COVID-19 di negeri itu. Pemantauan ditumpukan kepada kawasan sesak seperti Pasar Raya, Pasar Harian dan juga Bazar. Selain PDRM, pasukan pemantauan turut disertai Angkatan Tentera Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Bandaraya Alor. Kita dapati masyarakat dah semakin leka dan tidak mengambil berat tentang penjagaan SOP ini. Kita bimbang. Sekarang ni Kedah masih PKPB dan tidak mustahil sekiranya kita leka, PKPB ini akan bertukar kepada PKP. 3 pasukan pemantau yang terdiri daripada 2 anggota polis dan 2 anggota ATM akan melakukan rondaan 24 jam setiap hari. Setakat ini, setakat PKPB berlangsung setelah kita dah keluarkan 9 kompaun dan dari segi sekatan jalan raya 3 kes kita arah patah balik. Tidak tolak ansur diberikan kepada mereka yang tidak memakai pelitup muka, menjaga jarak fizikal atau tidak memiliki surat rentas sempadan. NTSB sertai siasatan nahas pesawat Sriwijaya Air. Pasukan penyiasat dari Lembaga Keselamatan Pengangkutan Nasional NTSB Amerika Syarikat tiba di Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu bagi menyertai siasatan nahas pesawat Sriwijaya Air. Memetik laporan agensi, pasukan penyiasat itu terdiri daripada anggota Pentadbiran Penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat, Kaki Tangan Elektrik Umum dan juga Boeing. NTSB dikatakan mempunyai kepakaran dalam operasi serta struktur dan sistem kapal terbang Boeing 737-500.
Turut terlibat dalam operasi siasatan ialah Biro Penyiasat Keselamatan Pengangkutan Singapura. Sabtu lalu, pesawat Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air dari Jakarta ke Pontianak membawa 62 penumpang termasuk 12 anak-anak kapal terputus hubungan selepas berlepas pada jam 2.36 petang. Pesawat tersebut dilaporkan terhempas di perairan Kepulauan Seribu di Jakarta. Penggemar jenama telefon pintar terkemuka Samsung kini boleh membuat pratempahan untuk peranti kelas perdana terbaru iaitu siri Samsung Galaxy S21 5G. Diperkenalkan kepada pasaran dalam majlis pelancaran secara maya pada Khamis, siri kali ini hadir dengan 3 variasi berbeza iaitu Samsung Galaxy S21 5G, S21 Plus 5G dan S21 Ultra 5G. Penciptaan kamera yang mengagumkan Galaxy S21 Ultra 5G dikuasakan kamera berdefinisi tinggi bersama Pro Sensor 108 megapiksel yang mampu menghasilkan kualiti foto terbaik. Untuk model Galaxy S21 5G dan Galaxy S21 Plus 5G pula, kedua-duanya dilengkapi kamera 64 megapiksel yang menyempurnakan keperluan fotografi pengguna. And the beautiful thing about the Galaxy S21 is that it records a high-quality 8K video recording. And after it's done, you can actually play back the 8K video recording and snap a high-quality photo out of that video recording. A 33 megapixel video snap out of it. Samsung turut mengadaptasi teknologi kecerdasan buatan AI pada kamera bagi siri ini, termasuk fungsi AI Face Restoration, Face Retouch dan Selfie Color Tone. Thanks to AI, this pro-grade camera does all the thinking for you. It knows how to adjust its settings to give you the brightest, most natural photos with 3 lenses that render your memories crisp and clear. That kind of intelligence turns everyday photography into an epic experience. Model ini turut dilengkapkan dengan sistem lensa dual zoom bersama kelebihan 100 kali zoom serta teknologi fokus automatic laser AF dan dual pixel AF. Ia sekaligus membolehkan hasil zoom yang lebih tepat serta jelas. The camera design has a unique contour cut that blends seamlessly with the device gold-colored metal frame. So this is really unique and I would say sleek and really striking. Perincian terhadap aspek spesifikasi bagi model S21 Ultra 5G, peranti ini menggunakan paparan 6.8 inci HQHD dipertingkatkan dengan paparan Infinity O bersama resolusi 3200 x 1440. Pengguna juga tidak perlu risau kerana telefon pintar ini turut disertakan teknologi pengecasan super pantas berwayar 25 watt dan pengecasan pantas tanpa wayar 2.0 15 watt. Dalam pada itu, siri Samsung Galaxy S21 5G tersedia dalam 6 varian berbeza termasuk hitam, kelabu, putih, merah jambu, ungu serta pilihan Phantom Silver. Siri Samsung Galaxy S21 5G ditawarkan pada harga seperti yang tertera. Untuk maklumat lanjut, layari www.samsung.com.my. Baiklah, sekian dahulu Awani 745. Dapatkan perkembangan terkini berkaitan COVID-19 dan segala maklumat lain terdapat dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia bersama saya, Jasmine Abu Bakar. Salam hormat. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.